perjuangan menentang siapa? Komunis. Itulah titisan darah yang penuh penduduk tanah Melayu ni bayar untuk sebuah kemerdekaan negara kita. Baik, cikgu ada beberapa tokoh atau pejuang yang berjuang ke arah kemerdekaan negara. Baik, cuba tengok gambar ni. Gambar siapa ni? Lieutenant Adnan. Cikgu percaya semua kamu dah tahu siapa itu Lieutenant Adnan. Sebab mata pelajaran tahun 5 kita dah belajar kan siapa itu Lieutenant Adnan. Baik, Lieutenant Adnan berjuang menentang siapa? Jepun. Jepun merupakan salah satu penjajah yang cuba menakluki atau menjajah negara kita. Baik, yang kedua, Datuk Bahama. Datuk Bahama merupakan pejuang bagi negeri Pahang. Baik, seterusnya, cikgu ada gambar lagi. Gambar siapa ni? Mak Kilau. Mak Kilau pejuang bagi negeri Pahang. Negeri apa? Kelantan? Perak. Siapa tahu? Apa tahu cikgu bagi adik cepat? Bangun kakak. Pahang. Tepuk tangan untuk kawan kamu. Lain tergagak. Baik. Seterusnya, ini semua orang tahu. Siapa ni? Datuk Abdul Rahman Al-Has. Siapa dia? Siapa beliau? Apa kemerdekaan. Baik, hari ini mata pelajaran kita atau tajuk kita pada hari ini ialah tentang sejarah, iaitu cikgu akan ajar tajuk syair perjuangan menebus kedaulatan negara. Baik, di sini cikgu ada sebuah syair untuk kamu. Tengok, cikgu akan tunjukkan sebuah syair yang bertajuk perjuangan menebus kedaulatan. Baik, kamu boleh tengok di skrin ni. Baca dulu dan faham maksud syair tersebut. Cikgu percaya sebelum ni kita dah belajar syair kan? Cuba faham maksud yang terkandung dalam syair tersebut. Okey, bagus. Kita tengok rangkap pertama. Apa maksud syair dalam rangkap pertama? Baik, sebelum tu syair ni cerita tentang siapa? Datuk Bahman. Ada dalam rangkap berapa? Datuk Bahman yang kita cinta. Gambar Datuk Bahman tadi cikgu nak tunjuk kan? Baik. Maksud rangkap pertama apa? Apa maksud rangkap pertama? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Mengubahkan diri dalam harta. Okey, Putri. Datuk Bahman ni seorang pejuang bagi negeri Pahang. Dia sanggup mengorbankan diri dan juga harta dia untuk melihat negeri dia hidup aman dan tentram. Hidup aman dan okey, tepuk tangan untuk Putri. Halang penjajah. Siapa penjajah yang cuba menguasai Pahang pada masa ni? Siapa nama penjajah tersebut? Baik, rangkap kedua. Apa maksud syair rangkap kedua? Siapa dah jawab rangkap kedua? Rangkap kedua, penjajah jalan punya agama tidak tanpa sedikit sifat manusia. Okey, Adina. Penjajah sangat kejam. Penjajah sangat kejam, tanpa sedikit sifat manusia. Baik, ramai saudara mara Datuk Bahman ni telah meninggal. Baik, rangkap ketiga. Tengok rangkap ketiga. Apa maksud dalam rangkap ketiga? Siapa nak cuba jawab? Segala senjata terus diangkat bagi menghalau penjajah barat. Rangkap ketiga salah tak apa? Nak kamu cuba. Datuk Bahman terus angkat senjata untuk menentang penjajah. Okey, bagus. Berperang menentang penjajah. Baik, rangkap keempat. Okey, cuba. Datuk Bahman menegakkan keadilan untuk generasi yang akan datang hidup senang, aman dan aman. Okey, bagus.
buat aktiviti kumpulan. Dalam aktiviti kumpulan cikgu nak membincang beberapa maksud perkataan. Baik, rujuk kamus. Baik, perkataan pertama ialah penjajah. Oh, sorry. Cikgu tampak di sini. Penjajah. Perkataan kedua ialah penjajah. Perkataan ketiga ialah kudrat. Dan perkataan keempat ialah peribumi. Dan perkataan yang terakhir nestapa. Baik. Bincang dalam kumpulan, cuba cari makna perkataan tersebut. Baiklah, jadi seorang yang menulis. Okey, ketua kumpulan ni, sorry, ayat ni, ambil sini. Ketua kumpulan. Satu, dua, nampak tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, panas. Penjajah, cari penjajah. Penjajah, cari perkataan jajah. J-A. Cari J, mana J? Mana J? S-I. Dah cari penjajah. Jajah. Habis itu perkataan kedua. Perkataan kedua, Durjana. D, D-U. D-U-R. Mana D-U-R? D-U-K, D-U-K. D-U-R. Ni. Bagi-bagi ya, cari mana kedua. Penjajah. Penjajah ini. Dah cuba belum? Awak cari kata apa? Ada lima kan? Ada lima. Cari kami. Baik, ada yang kumpulan dah siap. Baik, kumpulan dah siap mana? Boleh bentang di sini. Baik, kumpulan 6. Bagus. Bentang. Awak kumpulan apa? Sebelah sini. Baik, kumpulan 6. Kumpulan 7 lagi. Okey. Okey. Kumpulan 1. Satu jauh sana. Baik, masa ada 2 minit dah, cepat. Kumpulan yang belum siap lagi, cepat. Panas. Nestapa, cari mana nestapa? N-E-S. N-E-E-S. E-S belakang, S belakang. R-S. Saya sini. Ini, ke. Cari nestapa. Awak cari apa? Cari N. Mana N? N. N-E-S, cari N-E-S. R-S. Mana? N-E-S. S. Ni.
kedua, durjana. Apa maksud durjana? Durjana, perbuatan yang keji ataupun jahat. Betul, jahat. Jahat dan keji. Jahat pun perbuatan yang keji, jahat. Okey, betul. Baik, yang ketiga, kudrat. Apa maksud kudrat? Kuasa Allah. Okey, betul. Ni soal semakin lama semakin lemah. Betul salah? Salah. Kudrat betul, semakin lama semakin lemah. Kurang tepat. Ada tapi kurang tepat berdasarkan pada masuk syair. Tak apa. Ini kurang tepat. Okey, kuasa Allah betul. Baik. Baik, yang ketiga, peribumi. Apa maksud peribumi? Penduduk asli. Penduduk asli. Okey, betul. Semua betul. Penduduk asli. Penduduk asli. Baik, yang terakhir. Sedih, nestapa. Okey, betul. Betul semua. Susah hati. Baik. Satu je kumpulan ni salah. Tak apa. Dia cuba lain kali. Jadi kumpulan lain semua betul. Baik, tanya kepada kumpulan lain. Kumpulan mana yang si awal tadi? Okey, tanya kepada kumpulan 6. Okey, dah masuk. Tanya. Baik, aktiviti seterusnya. Ni aktiviti kumpulan juga. Baik. Aktiviti kumpulan juga, cikgu nak berbincang dalam kumpulan. Bincang dalam kumpulan untuk ni soalan hebat ni, soalan hebat ya. Bincang dalam kumpulan, cari kesengsaraan hidup atau senaraikan kesengsaraan hidup yang dihadapi oleh penduduk bertingkat zaman penjajah. Okey, ini soalan dia. Soalan dia, senaraikan kesengsaraan hidup pada zaman penjajah. Okey, salah pada zaman Jepun ke, pada zaman Portugis ke, pada zaman British ke. Cepat sikit, ada masa seminit lagi. Okey, 2, 4, 6. Ada 2 kumpulan lagi. Sebab mana? Ada 2 kumpulan lagi. Baik, cepat sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masa dah tamat. Baik, kita tengok. Mana kumpulan mana dapat senarai paling banyak sekali. Baik. Ini kumpulan mana? Baik, tengok kumpulan 1. Mana kumpulan 1? Kumpulan 1. Dipancung, dicaci, bekal makanan tidak cukup, dijadikan hamba, makan ubi kayu, sehelai sepinggang. Betul tak? Semua betul. Cikgu bagi 6 markah. Baik, kumpulan ni rumah dibakar, makanan tidak mencukupi, harta dirampas. Betul tak? Betul. Semua betul. 3. Baik, kumpulan ni pakaian tidak cukup, makan tidak cukup, harta dirampas, sanak saudara dibunuh, tempat perlindungan dimusnah. Okey, semua betul. 5. Baik, kumpulan ni beras dirampas, baju dirampas, mengebomkan jambatan, maksudnya jambatan dibom. Membunuh bayi, membunuh orang dengan kejam. Membunuh bayi, membunuh orang ni sama. Bukan sama lah. Ubat-ubatan tidak cukup, bas dibakar. Berapa? 6. Baik.
kumpulan yang ni makanan tidak cukup menjadi orang suruhan, bagus. Pakaian tidak mencukupi, tempat tinggal diceroboh, makan ubi kayu. Berapa kumpulan ni? 5. Baik, 5. Baik, kumpulan ni makan ubi kayu, anak kecil dibunuh, ubat-ubatan tidak mencukupi, membakar bas, tiada jalan, tiada pakaian. Tiada jalan boleh? Jalan merah. Ada jalan tapi Jalan merah. jalan hanya tanah merah ataupun jalan tidak apa? Tidak bertang. Tidak bertang. Okey, tak apalah, kurang tepat di sini ya. Baik, berapa dapat? 5. 5 markah. Baik, kumpulan ni lapar, hanya makan ubi kayu, tiada pakaian, radio dirampas, tidak dapat makanan yang enak, bunuh buruh paksa. Baik, bagus lah, buruh paksa ni cikgu suka. Sebab pada zaman Jepun, dia tangkap penduduk untuk jadikan apa? Buruh paksa di mana? Di Myanmar. Baik, 6. Baik, kumpulan yang terakhir, makanan tidak mencukupi, ubat tiada, menjadi orang suruhan, harta dirampas, pakaian tiada. Okey, betul? Berapa? 5. Dan di mana kumpulan yang menang? 1, 3. Ada 2 kumpulan yang menang. 3, 1, 2, 3. Baik, tahniah untuk kumpulan 3. Yang lain boleh cuba lagi, tak apa. Banyak lagi tunjuk nombor 8. Baik, kumpulan yang menang datang biar dia kat cikgu. Yang dapat 6 tadi. Okey, tahniah. Tahniah semua. Satu lagi tahniah. Okey. Baik, seterusnya cikgu akan buat penilaian kamu. Dalam ni. Baik, okey kelas. Okey, dengar. Ini ialah penilaian kamu. Cikgu nak kamu lengkapkan syair. Lengkapkan syair. Baik, ketua kumpulan sila datang ke hadapan. awak cari. Baik, cikgu nak awak cari ni. Buka buku BM1, tulis cari makna perkataan. Kamu sudah ada tadi kan? Ini sebagai aktiviti pengayaan. Iaitu perkataan pertama berkata, yang kedua menghalau, yang ketiga ke barat. Buat dalam buku BM1. Baik, siapa yang dah siap? Siap boleh hantar.
Cikgu rasa percaya semua kamu dah siap. Boleh hantar. Okey, dah siap semua hantar. Baik, aktiviti sebagai kerja rumah untuk kamu. Cari puisi. Ini sebagai kerja rumah. Cari puisi. Sama ada dari internet ataupun surat khabar. Salin dan cetak semula puisi tersebut. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Sebagai aktiviti di rumah atau kerja rumah. Cari puisi dalam internet, surat khabar, majalah. Salin semula puisi tersebut. Puisi yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan negara berbentuk patriotisme. Okey, aktiviti pun sudah selesai kita jalankan. Baik, sebagaimana aktiviti pelajaran kita pada hari ini, apakah nilai murni ataupun intipati pelajaran kita yang telah kita pelajari tadi? Okey, nilai murni yang kita dapat. Kita mestilah bersyukur kerana kita ni ada pejuang-pejuang yang sanggup mengadakan nyawa mereka untuk mempertahankan negara. Okey, bagus. Cukup untuk untuk keamanan negara daripada penjajah. Baik. Lagi selain daripada tu? Ni. Jangan jual negara kepada orang lain. Jangan jual negara kepada orang lain. Orang datang nak jajah kita lawan dia balik. Itu maksudnya apa ni? Sira? Menghargai jasa. Okey lagi? Kita mestilah menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Menghargai sama, menghargai jasa pejuang kemerdekaan lagi? Lagi? Cuba. Salah tak apa. Kakak yang belakang cuba. Mira. Kita mestilah bersyukur kerana sekarang dah tiada penjajah. Bagus. Kita mesti bersyukur tak ada penjajah sekarang hasil daripada usaha pejuang-pejuang kemerdekaan. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, nak nyanyi tak? Ada sebuah lagu patriotik. Okey, sila berdiri. Kita nyanyi sama-sama. saya berjaya menyiapkan rakaman video pengajaran dan pembelajaran yang diinovasikan. Saya memilih subjek Bahasa Melayu tahun 6 iaitu kelas 6 Tan Sri Muhyiddin yang bertema Sejarah Sumber Pengajaran dan tajuk Syair Perjuangan Menebus Kedaulatan. Pengajaran dan pembelajaran inovasi yang saya videokan berdurasi selama 30 minit.
Sebagai fokus utama, saya telah memilih kemahiran 6.1 arah 1, iaitu merujuk kamus untuk mencari makna perkataan, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Manakala fokus sampingan pula, saya memilih kemahiran 10.1 arah 3, iaitu menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Objektif pengajaran yang saya tetapkan ialah pada akhir pengajaran, murid dapat merujuk ke kamus untuk mencari sekurang-kurangnya 4 perkataan dengan betul dan melengkapkan 3 daripada 4 rangkap syair dengan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Melalui refleksi yang saya jalankan, saya amat berpuas hati apabila murid-murid seronok menikmati pembelajaran mereka dan objektif pengajaran tercapai. Saya juga berasa gembira apabila murid-murid terlibat aktif dan berminat dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya jalankan. Buktinya, murid-murid teruja apabila saya menayangkan tayangan filem pendek cerita bersejarah Bukit Kepong sebagai induksi set. Melalui pemerhatian saya, murid-murid fokus menonton filem tersebut dan menghayati situasi ketegangan perjuangan anggota polis menentang komunis. Seterusnya, saya juga telah menunjukkan beberapa keping potret pejuang kemerdekaan menentang penjajah. Dalam induksi set, saya menggunakan kaedah soal jawab. Murid-murid memberi tumpuan dan berlumba-lumba untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Justru itu, melalui induksi set yang menarik dan menyeronokkan, dapat menyediakan minda murid-murid untuk mengikuti pelajaran seterusnya. Manakala dalam perkembangan pembelajaran pula, murid-murid menunjukkan pelibatan yang aktif dan bekerjasama dalam menjalankan aktiviti kumpulan. Mereka berbincang secara berkumpulan untuk mencari makna perkataan dengan merujuki kamus. Selain itu juga, saya juga telah mengemukakan soalan kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT. Soalan KBAT ini membolehkan murid-murid menjana idea secara kolaborasi kumpulan untuk menyenaraikan jawapan yang munasabah. Sebagai motivasi dan pengukuhan kepada murid-murid, saya telah memberi ganjaran berbentuk hadiah kepada kumpulan yang dapat menjawab soalan dengan tepat dan mengikut masa yang ditetapkan. Ganjaran ini secara tidak langsung dapat memotivasikan mereka untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan dari semasa ke semasa. Kejelasan dalam penyampaian merupakan satu kelebihan bagi saya. Arahan yang jelas dan ringkas memudahkan murid-murid memahami dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Dengan suara yang lantang, murid mendengar dengan jelas dan menarik tumpuan mereka supaya fokus kepada isi pelajaran. Selain itu, pengaplikasian pelbagai alat bantu mengajar juga merupakan kekuatan dalam pengajaran saya pada hari itu. Saya menggunakan tayangan filem pendek, potret pejuang-pejuang kemerdekaan menentang penjajah, kad perkataan, slide PowerPoint, kamus dewan, manila card dan mini whiteboard. Inovasi alat bantu mengajar ini secara tidak langsung dapat menyalurkan pengetahuan baharu kepada murid-murid dan menjadikan pembelajaran mereka lebih menarik serta menyeronokkan. Ini membolehkan mereka memberi tumpuan dengan lebih baik dan memudahkan pencapaian objektif pembelajaran. Kesimpulannya, di tangan seorang guru yang bijak, pelbagai inovasi boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran ke arah pencapaian objektif yang optimum. Yang penting, murid-murid dapat menikmati pembelajaran yang menyeronokkan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan menguasai pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Justru itu, guru yang bijak dan berilmu pengetahuan disulami dengan idea yang kreatif dan inovatif menjadi gedung ilmu kepada murid-murid dalam melahirkan modal insan madani ke arah memacu kemajuan negara. Sekian, terima kasih.